Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dengan rahmat Allah dan inayahnya, kita dapat berada dalam majlis yang disukai oleh para malaikat Allah, dan kita memperolehi ucapan pengampunan mereka. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk dalam majlis ini, dosa-dosa kita diampunkan Allah, darjat-darjat kita diangkat Allah, dan Allah memandang wajah kita dengan pandangan redha Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung pengajian daripada kitab Tanzimul Atrafil Hadis pada muka surat berapa? Ada tanda? Muka surat 31 kan? Ya? 39. Hadis yang ke-40, itu kan? Yubawiduhumullahu ta'ala, bahawa sikit arba'un la yusibna illa. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-munasannif rahimahullahu ta'ala, faqala al-nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yusibna illa bi'ajabi as-sintu wa huwa awwalul ibadah wat-tawadu'u wa zikrullahi wa qillatus syai'. Rawahu Tabarani an Anasin Ibnu Malik. Berkata pengarang, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata empat perkara ini daripada kecelakaan. Ada perkara yang merupakan sifat-sifat salah kata. Arba'un min sifat min saqaina. Itu kata kita. Atas apa ni hadis atas tu sikit. Arba'un minas saqai jumudul aini wa qaswatul qalbi wal hirsu wa tulul amal. Rawaha Abu Nu'aim an Anas. Kata Nabi, empat perkara ini daripada kecelakaan. Mana siapa yang ada empat sifat ini, maka dia orang celaka. Yang pertama, jumudul aini, keras mata. Mata keras. Mata keras ni maknanya mata yang tidak mengambil iktibar atas apa yang dia lihat. Dia tengok orang miskin pun dia tak rasa simpati. Dia tengok anak yatim pun dia tak berasa kesian. Dan dia tengok alam ini pun dia tak rasa kebesaran Allah. Itu mata keras. Mana tidak menyerap pengajaran daripada apa yang dia lihat. Dia macam mata batu gitu je. Tengok tapi tak rasa apa-apa. Kita ni sebenarnya mata ni saluran kepada fikir. Saluran pada fikir.
daripada fikir dia turun ke qalbun, hati. Dan tu bila kita tengok dia hantar isyarat ke otak, otak proses. Daripada pemrosesan otak itu maka dia turun ke hati. Di situlah timbulnya simpati, pengajaran dan sebagainya. Ini tak, mata tu tak jadi isyarat, tak hantar isyarat kepada otak. Mana kalau kamera ni, kamera rosak, tak dia hantar, tak menghantar isyarat. Tengok orang susah, dia tak kisah apa. Dia tengok orang miskin, orang cacat berjalan di bandar, susahnya nak melintah jalan, jual tisu je. Jual tisu, nak jual benda lain dia tak ada modal banyak. Beli tisu, itu pun tak banyak dia bawa. 10 bungkus je tisu, masuk restoran ke restoran jual. Beli je. Satu tisu RM2. Satu tisu tu berapa sangat untung dia. Katalah dia jual tisu, lakulah satu bungkus RM2 tadi, boleh jadi dia cuma untung 20 sen je. Itu pun kita berkira nak beli, berkira. Padahal gaji besar, duit ada. Kalau kita ni ada mata yang lembut, kita tengok orang tu, kita akan hantar isyarat ke otak, otak akan fikir. Otak fikir, Masya Allah, dia jalan tengah panas, nak dapat 20 sen satu bungkus. Kalau laku 10 bungkus tu baru RM2 dapat kat dia. RM2 nak beli apa zaman sekarang? Dia keluar pada rumah pagi tadi, anak dia cakap kat dia, ayah esok cikgu nak duit bayar yuran beli buku RM5. Dia cuma dapat RM2 sehari. Dah kalau kita buka tak beli, dia nak dapat kat mana? Jadi orang yang mata dia lembut, menyerap simpati, dia akan hantar pada otak. Otak akan proses. Masya Allah, susahnya dia. Bila otak proses, otak hantar isyarat kepada hati, lalu hati bersimpati. Ketika itulah datangnya kebaktian dan aman. Jadi sebab itu kita ni kena ada mata yang baik. Tengok. Tapi payahlah nak dapat mata yang mudah simpati ni. Sebab kadang-kadang kita tak jaga mata. Nak datang simpati macam mana? Pengajaran. Tengok filem Hindustan 3 jam sehari. 3 jam sehari tengok. Keras mata, keras hati. Selalu melihat kemewahan dunia, keras hati juga. Pergi rumah orang tengok, hebat rumah ni. Lansir pun berapa harga tu. Lansir kita beli hak bandar 10 pasang lansir, kita beli baru RM50. Dia RM500 sepasang. Oh, hebat. Sibuklah hati duduk berhati. Maka keras hati. Siapa yang banyak memandangkan rasa kagum kepada kemewahan dunia, hati dia akan mati. Mati hati dia, tak dapat iktibar, tak dapat pelajaran. Sebab tu kita digalakkan bersahabat dengan orang-orang miskin, fakir. Bukan bersahabat dengan orang-orang kaya. Orang kaya tu jadi sahabat kebetulan je. Tapi yang betul-betul kita nak bersahabat dengan fuqara, dengan orang-orang miskin. Baru hati kita datang keinsafan, datang rasa syukur kepada Allah. Itu cara dia. Ni kita kadang-kadang suka cari orang kaya-kaya nak berkawan, dia nampak hebat. Bila bercakap kat kedai kopi, kawan kita tu datuk, orang bukan main lah kita. Kita pula sombong lebih daripada datuk. Macam mana datuk hari ni? Kita sengaja kuat ditekankan perkataan datuk tu, nak suruh orang nampak dia berkawan dengan datuk-datuk, dengan datuk-datuk seri. Padahal bukan dia datuk, orang lain datuk. Sombong juga dia.
Kalau dia pula datuk tak tahu lah. Betul, tolong ajar diri kita jangan sombong dengan dunia. Jangan sombong dengan dunia. Dunia tak ada apa. Dunia ini hanya ibarat pakaian. Orang muliakan kita tu bukan kerana kita. Satu orang wali pakai baju kewalian dia lah, baju buruk, jubah pun buruk, tapi bersih lah, wali bersih. Yang tak bersih tu bukan wali, itu pemalas. Wali dia bersih walaupun pakaian dia buruk. Dia pakai baju kumal, tak iron pun, datang ke rumah seorang hartawan, orang kaya, saudagar. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Boleh tak saya nak minta air seteguk? Nak masuk halaman rumah tuan, nak minta air. Oh, tak boleh, tak boleh. Kamu pakaian macam ni, macam mana nak masuk rumah saya? Selipar pun tak pakai. Tahulah, lain kali. Tutup pintu pagar. Jadi balik dia. Balik esok dia datang lagi. Tapi kali ini dia pakai pakaian kebesaran kerajaan. Macam mufti lah. Maknanya dia pakai pakaian ulama' juga. Tapi pakaian pegawai-pegawai kerajaan. Jubah besar, ada songkok tinggi, beli dengan serban mahal. Pergi dia pula rumah saudagar tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya nak tumpang minus? Oh, boleh tuan, boleh. Sila masuk, sila. Oh, boleh masuk terus. Kata dia saudagar tadi, arahkan khadam dia, sediakan minuman, makanan, letak atas meja, baik-baik. Letak atas meja. Jamuan terus, bukan minuman, jamuan. Letak atas meja dengan segala kebesarannya. Silakan tuan, makan. Lalu si wali tadi tanggal baju dia. Dia tanggal jubah dia, dia letak atas kerusi. Dia pun nak pergi. Saudagar tu kata, tuan, tunggu dulu makan. Sebab dia tengok macam pegawai kerajaan, senang nanti nak minta kontrak ke apa benda kerja ni. Tunggu dulu tuan makan. Dia kata, tak apa, saya dah letak baju saya kat situ. Itu baju tuan. Betul lah, baju saya. Tapi semalam saya datang berpakaian buruk, tuan halau saya balik. Hari ini saya datang berpakaian dengan kebesaran kerajaan, tuan jamu saya. Maknanya bukan tuan raihkan saya, tuan raihkan baju saya. Jadi silalah ambil baju saya. Dia nak ajar wali tu, dia nak ajar saudagar tu. Jadi rupa-rupanya hidup kita ni tuan-tuan, puan-puan. Kadang-kadang orang hormat kat kita tu bukan kerana kita, tapi kerana pakaian kebesaran tadi. Mungkin kerana pangkat, mungkin kerana harta, mungkin kerana kedudukan. Sebab tu orang yang ada pangkat, kedudukan dan jawatan, kekayaan dan harta, bila dihormati, jangan perasan sangat. Jangan perasan sangat. Kadang-kadang orang hormat tu bukan hormat kita, dia hormat kedudukan kita. Dia nak ambil kesempatan. Lalu jika yang dihormati itu adalah pakaian, lalu bila kita dihina, janganlah sedih. Dia bukan hina kita, dia hina pakaian. Bila dia hormati kita, janganlah sombong. Dia bukan hormat kita, dia hormat pakaian. Itu pengajaran dia. Moral in the story-nya ya, bila dapat sanjungan, jangan sombong. Kerana hakikat dia bukan sanjung kita, dia sanjung jawatan. Dalilnya mana? Dalilnya kalau kita turun pada jawatan tu, orang lain ganti tempat kita, dia hormat orang tu pula. Kita tak ada dah. Nampak? Jadi itulah hakikat tipu daya dunia. Jangan tertipu dengan dunia ni. Jadi kita kenal hakikat itu. Jadi ambil pengajaran, tengok pengajaran dengan mata hati yang jernih. Jadi jangan pernah gembira bersahabat dengan orang kaya-kaya, kerana akan menyebabkan hati kita keras. Nak berkawan, cari orang yang biasa-biasa, golongan marhain. Tak ada kita nak bangga-bangga, tak ada kita nak sombong-sombong. Bahkan kita dapat mengambil pelajaran daripada orang yang fakir, iaitu pelajaran sabar. Sabar dia. Betul kalau kita ingat
kita ada peluang, pergilah buat kebajikan, program kebajikan di perkampungan, pedalaman. Ni tuan-tuan. Kumpul, kita buat program muslimat contohnya. Kumpul sikit sumbangan. Pergi mana? Pergi ke pedalaman. Kampung-kampung pedalaman orang miskin sana, pergi sana. Ni kita buat program kebajikan, mau pergi kat pulau-pulau. Resort kaya itu orang dah kaya. Kita buat program orang miskin. Pergi balik, kita pun dapat tengok balik suasana lama. Suasana kita zaman miskin dulu. Dapur kayu. Dapur dia kayu, lepas tu abu. Lepas tu kayu, masak pakai kayu ya. Ada tungku batu 3 biji. Periuk lama. Air ambil dengan buyung je. Blender tak ada rumah dia, lesung batu je. Bila nak masak buat sambal 3 buah rumah tu boleh dengar. Tang bunyi. Blender tak ada. Masak pakai sudik. Nak goreng nasi tu tak ada pakai rice cooker. Kita senang je rice cooker. Letak, relax. Lepas tu bunyi ting-ting, siap masak. Kita balik semula tengok suasana orang miskin. Masya Allah, sabarnya mereka. Sabar mereka dengan kehidupan. Jadi kita belajar sabar, kita belajar syukur. Sebab itulah nak mencari keinsafan, berkawan dengan orang-orang fuqara. Nak cari kesombongan, pergi kawan orang kaya-kaya. Dapatlah kesombongan. Itu. Jadi itu dipanggil 4 kecelakaan ialah jumudul ain. Mata tu keras, mata keras, jumud, beku mata. Tak berfikir apa. Yang kedua, wa qaswatul qalb. Hati keras pula. Ini hati keras. Mata keras tadi, kalau baca Quran pun payah nak menangis. Payah nak insaf. Padahal baca ayat kena neraka dah tu. Dengar kuliah tentang neraka, tak berasa apa. Nilai, tak ada apa. Patut rasa sedih. Cerita neraka itu tempat yang bila masuk tidak boleh lagi untuk keluar. Bagaimana yang Allah sebut, orang-orang yang golongan yang fasik, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha waqila lahum zuqul azaba bima kuntum takzibun. Surah As-Sajdah tadi. Allah kata apa tu? Ada pun orang-orang yang fasik. Dimasukkan mereka itu ke dalam neraka. Setiap kali mereka berhajat untuk keluar, fa'u'idu fiha, lalu dikembalikan mereka ke dalam neraka. Macam kita kata ibarat kalau neraka tu satu kawah. Dalam kawah tu kita letak ketam. Banyaklah ekor ketam, beratus ekor ketam dalam kawah tu. Kita pun nyalakan api daripada bawah. Ketam tu bila berasa air tu panas, berangkak nak naik neraka, nak naik daripada tebing kawah tu. Berangkak. Kita pula setiap kali dia merangkak nak capai dah lirai kawah tu, kita ambil campak balik ke tengah. Dia berenang lagi, naik lagi, kerabat lagi tebing kawah, lalu dicampak lagi. Cuba kita bayang, begitulah orang-orang yang fasik dicampak oleh malaikat ke dalam neraka. Setiap kali nak keluar, dicampak balik. Lalu dikatakan pada mereka, fadzuqul azaba bima kuntum takdzibun. Lalu rasalah oleh kamu akan azab yang dulu kamu permain-mainkan azab. Bila sebut kata jangan buat begitu neraka, sengih dia. Tak rasa apa-apa. Ketika kita di dunia ini, kita meringankan segala perkara. Buat dosa ringan, fitnah orang relax, seronok tak rasa apa. Sakiti orang tak rasa apa. Seronok je kita buat. Tapi tunggu tengok.
Usah kata sampai ke akhirat. Ketika saat roh nak tercabut daripada jasad, saat tu pula kita dah rasa azab dia dah. Kesan daripada perbuatan kita. Yang dulu meringan-ringankan perbuatan dosa. Nak balik tak boleh dah. Tak boleh. Tak boleh reverse balik dah. Tak boleh U-turn dah. Kerana perjalanan kita sehala sampailah ke hadrat Allah Ta'ala. Jadi kena betulkan ketika kita masih ada peluang. Jangan buat zalim pada orang. Saya ada satu perkara yang saya terasa sangat. Ada satu ketika 2-3 tahun lepas, 2-3 orang ni dia suka buat fitnah kat saya. Macam-macam dia fitnah. Dia reka cerita, dia reka fitnah, macam-macam. Dia sebar dalam Facebook. Semua orang baca. Tak apalah. Tiba-tiba puan-puan, tuan-tuan semua, 2 orang daripadanya dah mati. Termasuk seorang tu langsung tanya, kuat dia buat fitnah. Saya tak boleh nak kata apa dah. Nak balas tak boleh, nak jawab tak boleh. Cuma bangun malam, munajat kepada Allah. Tiba-tiba mati dia 2 orang tu. Mati tu tak sedih lagi. Tak apalah dia mati. Dia selamat mati. Yang saya sedih fikirnya kebelakangan ni, fitnah hak dia buat hari tu, kawan dia sambung lagi sekarang. Ambil hak dia buat tu, sebar lagi. Sebar sana, sebar sini. Saya pun fikirlah fikiran apa. Kesiannya ke dia. Apalah nasibnya di sana. Fitnah yang dia buat, yang dia tinggalkan itu, diteruskan oleh kawan-kawan dia. Sudah tentulah dia dapat sahamnya. Dia dapat balasannya di sana. Macam manalah dia nak terima perbuatan kotor yang pernah dia buat, kejahatan yang pernah dia buat, sekarang dibalas. Masih lagi dibalas, bertahun-tahun dah mati, tak selesai lagi masalah. Kerana dia meninggalkan jejak yang tidak baik dalam kehidupan. Jadi kita pun ambil iktibar. Kita pun nanti macam tu lah. Kalau kita tinggalkan contoh yang tak baik, perkara yang tak baik, kita mati lama dah. Orang sambung. Orang sambung kejahatan kita tu. Dia tolong edarkan, dia tolong war-warkan lagi. Macam mana kita? Sudah tentu mengerupulah, bergoleklah kita seorang dalam kubur. Orang atas, kawan-kawan kata ni sedaplah sambung. Kita, ini satu keinsafan kita kena ingat. Begitulah kehidupan. Jangan tinggalkan jejak yang tidak baik. Sampai orang tiru perkara tidak baik itu. Tinggalkan jejak yang baik, insya-Allah bertahun-tahun kita dapat kebaikan. Syekh Dawud Abdullah Al-Fatani meninggalkan kitab. Banyak kitab dia. Dia mati 300 tahun lebih dah. Cuba bayang betapa banyak nikmat yang diperolehi. Tak putus-putus orang baca kitab dia, orang amal kitab dia, orang mengajar kitab dia, orang mengaji kitab dia, pahala mengajar dia, pahala mengaji dia, pahala macam-macam pahala. Jadi kita belajar begitu. Belajarlah menjadi orang yang meninggalkan jejak yang baik. Sebenarnya bukan susah nak jadi baik. Tinggal lagi kita lah, bersungguh ke tak kita. Tak susah nak jadi baik. Syarat yang pertama, berkawan dengan orang yang baik. Syarat yang kedua, kita mohon kepada Allah agar kita diistiqamahkan dengan kebaikan. Itu saja. Syarat yang ketiga, jangan berbuat maksiat, dan jika berbuat, bersegera bertaubat. 3 perkara saja. Tak susah nak jadi baik. Jadi kerana itu kita tinggalkan suatu yang baik. Baik, jangan orang yang celaka itu qaswatul qalb, keras hati dia. Orang yang beriman lembut hati. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hati orang-orang yang beriman. Takut dia. Nama Allah, Masya Allah, Allah. Dia cipta kita, dia yang mengadili kita, dia yang membalaskan kepada kita. Bimbangnya takut Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan benci dan marah. Takutnya jika Allah Ta'ala tidak redha pada kita. Itu orang yang lembut hati. Ni tak rasa apa. Jangan buat begini, Tuhan marah. Itu cerita akan datang.
Tunggu mati sekarang ni. Ini orang keras kepala, keras. Bukan setakat kepala keras, hati keras. Orang yang tidak mengambil iktibar daripada peringatan Allah. Dan tu kita ni kena lembutkan hati. Lembut kenapa? Dengan zikir. Lembutkan hati dengan zikir. Zikir banyak-banyak. Yang ketiga, wal harsu. Yang ketiga ialah orang yang tamak. Tama'un. Tamak. Rakus. Tamak ni lawan pada sifat qanaah. Qanaah makna memada. Dia dah dapat dah. Memada dah. Tapi tamak nak lagi. Cari lagi sampai tak kira halal dan haram. Orang yang tamaknya orang cinta dunia. Mungkin Allah beri kepada dia dunia tapi tak ada dapat ada di akhirat. Iza asbaha ar-rajulu wad-dunya akbar hammihi falaysa minallah fi syai'. Wa man lam yubali aina tasabul mal wa lam yubali Allah ilaihi aina adkhalahu an-nar. Nabi kata siapa yang bangun pagi dalam hati dia menganggap dan melihat dunia lebih aula daripada akhirat. Dunia itu akbar hammihi, menjadi keinginan besar hati dia. Lalu kalau begitu, falaysa minallahi bisyai', tak ada apa-apa balasan di sisi Allah untuk dia. Tak ada. Dah dia dapat dunia dah. Dia bangun pagi, dia menjadi tumpuan dunia. Dia nak ditumpu kepada dunia, maka Allah beri dia dunia. Bila Allah beri dunia, falaysa minallahi syai', maka tak ada lagi apa-apa di sisi Allah untuk dia. Tak ada, kosong dah kamu nak dunia. Man arada dunya nu'tihi minha. Barang siapa nak dunia, kami beri dunia kat dia. Wa man arada al-akhirati nu'tihi minha. Siapa yang nak akhirat, kami berikan akhirat. Wa sanajzis syakirin, dan kami membalas kebaikan kepada orang-orang yang tahu bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang bangun pagi, tumpuan dan keutamaan hidup di ialah dunia, dia tak dapat apa-apa dari sisi Allah. Barang siapa yang kehidupan dia tidak mengambil peduli daripada mana dia kumpul harta, daripada halal ataupun haram, maka Allah tidak peduli daripada pintu neraka mana dia masuk. Asalkan masuk neraka je, tak kira pintu mana pun, campak je dalam neraka. Kenapa? Dulu di dunia dia tak peduli hukum Allah, halal ataupun haram dalam mencari dunia. Jadi beringat kita. Jadi jangan ada sifat tamak. Bersifatlah memada dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Bahkan kita rasa sangat syukur Allah Ta'ala beri. Terima kasihlah Tuhan. Walaupun Tuhan beri, walaupun dapat tak banyak, tapi terima kasih Allah. Kerana setiap pemberian Allah walaupun tidak banyak, dia ni tetap mengandungi kebaikan yang banyak. Pemberian manusia walaupun banyak, dia tetap tidak mengandungi kebaikan. Kisah dua orang pengemis buta. Dua-duanya miskin dan buta. Pengemis satu dan pengemis dua, sama-sama buta. Dan dia berkawan rapat di kota Baghdad. Bangun pagi pergi duduk kat pasar, minta sedekah. Mengemis dia. Dalam masa yang sama di kota Baghdad itu ada seorang wanita hartawan yang dermawan. Namanya Ummul Ja'far. Terkenal Ummul Ja'far ni. Dahlah kaya, dermawan pula. Dahlah dermawan, cantik pula. Dahlah cantik, janda pula. Jadi rebutan lah. Itu hak janda tu saya tambah lah tu. Nak suruh nampak dia terjadi perhatian. Jadi kedermawanan dia ni terkenal. Sebab tak ada orang miskin yang datang jumpa dia, melainkan mesti Ummul Ja'far bantu. Kalau dia berjalan di pasar tengok orang miskin, dia panggil semua, mai, dia beri bantuan. Lalu kedermawanan Ummul Ja'far
sampai ke telinga dua orang pengemis tadi. Hak yang miskin tu. Pengemis yang pertama berkata, "Ya Allah, kurniakan aku rezeki daripada sisi kelembutan-Mu. Daripada kelembutan-Mu, ya Allah." Kata pengemis yang pertama. Pengemis yang kedua kata, "Ya Allah, kurniakan aku rezeki daripada sisi-Mu melalui kedermawanan Ummu Ja'far. Mudah-mudahan ya Allah Engkau gerakkan hati Ummu Ja'far untuk bantu aku." Minta kepada Allah, tapi melalui kedermawanan Ummu Ja'far. Yang tadi minta kepada Allah, tapi melalui sifat kelembutan Allah. Dua-duanya minta harta. Lalu satu hari, doa kedua orang tu sampai ke telinga Ummu Ja'far. Ummu Ja'far ni seorang yang alim. Dia berasa nak beri pelajaran kepada mereka tentang hakikat kepergantungan kepada Allah. Lalu dia mendatangi dua orang fakir itu. "Pakcik, saya nak bantu pakcik dua selama 10 hari. Oh, alhamdulillah, kata mereka berdua. Lalu kepada pakcik yang pertama saya beri ini. Dalam dua-dua tu tak nampak. Dia pun beri kepada lelaki yang pertama, pakcik yang pertama, pengemis pertama. Dia beri duit 2 dinar. 2 dinar dia beri. Pakcik kalau dapat duit nak beli apa? Beli roti lah. Dia tak ada cita-cita banyak. Orang buta. Jangan miskin, orang kampung pula. Mana ada cita-cita besar. Kalau dapat 2 dinar nak buat apa? Beli roti. Boleh makan roti, cukup lah. Selesai. Kepada pakcik yang kedua, dia beri roti. Besar roti. Kalau makan sehari cukup. Pagi tak habis lagi, makan petang. Lelaki yang dapat emas 2 dinar, seronoklah. Dapat belanja beli roti. Lelaki yang dapat roti, rasa sungguh. Roti dia diberi, kata dermawan sangat Ummu Ja'far. Dia beri roti je kat aku. Apalah, ambil kelah roti pun. Lalu dia pun sembang berdua tu. "Kawan, engkau dapat apa?" Kata kawan dia, "Aku dapat duit 2 dinar. Oh, 2 dinar? Kamu?" "Aku dapat roti je. Sebuku besar. Besar pun roti. Bukannya emas." Lalu dia kata, "Kamu dapat 2 dinar, kamu nak buat apa?" Kata dia lah pengemis pertama, "Aku tak ada kerja lain, nak beli roti ya." "Oh, kalau begitu begini. Setiap kali Ummu Ja'far datang beri kamu duit dan beri aku roti, kita tukar. Aku jual roti kepada kamu 2 dinar, kamu beli roti aku 2 dinar. Kamu tak payah jalan jauh dapat roti tu kepada aku. Setuju?" Laki-laki pertama kata, "Setuju, boleh." Sebab dia nak roti ya. Lalu berurus niagalah mereka berdua. Dapat dia, beri roti, ambil duit 2 dinar. Dia seronok dapat 2 dinar. Dia tu seronok dapat roti. Syukur kepadamu ya Allah, dapat rezeki daripada kelembutanmu. Abdullah kata, syukur ya Allah dapat rezeki daripada anugerah kedermawanan Ummu Ja'far. Berlangsunglah 10 hari. Itulah 10 hari. Ummu Ja'far beri dia tukar, beri dia tukar, beri dia tukar. Masuk hari yang ke-10, Ummu Ja'far pun datang nak beri pelajaran. Ummu Ja'far tahu dia tukar tu. Ummu Ja'far kata, "Apa pakcik, macam mana dapat duit 2 dinar?" Kata dia pakcik yang pertama, "Alhamdulillah. Dengan kelembutan dan kemurahan Allah, saya dapat 2 dinar sehari. Selama 10 hari dah." "Kamu, pakcik?" "Oh, saya cuma dapat roti. Saya cuma dapat roti. Tetapi Alhamdulillah dengan kemurahan Ummu Ja'far, roti saya dapat saya tukar 2 dinar dengan laki-laki sebelah." Dengar begitu menangis Ummu Ja'far. Dia kata, "Benar Allah. Yang kau kata pemberianmu ya Allah
walaupun nampak sedikit tapi sebenarnya mengandungi hikmah yang banyak. Pemberian makhluk walaupun nampak banyak tapi sedikit sebenarnya. Benarlah wahai Allah, kata di Ummu Ja'far. Mereka berdua dengar apa yang benar. Apa yang benarnya? Pemberian Allah walaupun sedikit tetapi banyak. Pemberian makhluk walaupun banyak sebenarnya sedikit. Baik, dia berkata, pakcik yang pertama minta kepada Allah dengan kemurahan Allah. Lalu Allah beri dia 2 dinar. Sikit tak 2 dinar? Sikitlah rasa. Tapi sebenarnya banyak, kata Ummu Ja'far. Kecengang pakcik yang pertama kata, banyak. Pakcik yang kedua pula kata, sebenarnya pemberian makhluk, saya ni makhluk. Walaupun beli roti itu besar, tapi hakikatnya sedikit. Sedikit. Dia kata begini pakcik. Sebenarnya duit 2 dinar itu emas 2 dinar. Tetapi roti yang saya beri kat pakcik tu, saya letak emas dalam tu lah 10 dinar setiap hari dalam roti tu. Tapi kerana pakcik dah jual kepada pakcik sebelah, maka roti dan duit 10 dinar dapat ke pakcik yang pertama. Duit 2 dinar yang diberi pada pakcik yang pertama dapat pada pakcik yang kedua. Dia berhajat nak banyak tapi dapat sikit. Dia berhajat nak sedikit tapi dapat banyak. Kerana dia bergantung kepada Allah. Jadi pakcik yang dapat dinar untung 8 dinar. Pakcik yang dapat roti rugi 8 dinar. Nak cerita apa? Bersyukurlah dengan apa yang Allah beri pada kita. Sebab kita tak tahu rahsia apa ada di dalamnya. Allah beri sikit, rahsia apa tu? Tapi kalau makhluk beri banyak, tak tahu apa kebaikan yang ada kat dalam. Jadi kerana itulah kita belajarlah redha atas apa yang dikurniakan oleh Allah. Qanaah, jangan tamak. Tamak ni celaka. Tu yang kena tipu ke scammer, kena scam-scam tu semua orang tamak. Kita dah sebut dari tu. Mereka kena tipu bukan kerana mereka bodoh. Bodoh apa semua tu. Ahli-ahli akademik belaka kena tipu. Semua dah cerdik. Zaman sekarang mana ada dah orang tak ada SPM. Paling tidak SPM. Cerdik dah belaka tu. Tapi kena tipu lah. Bukan sekali, 3 kali seminggu kena tipu. Kenapa kena tipu? Kerana dia bodoh? Tidak. Tapi kerana dia tamak. Bahaya tamak ni. Rugi dunia dan rugi akhirat. Jadi kerana itu kita memandilah dengan apa yang kita ada. Tak payah tak masuk skim tu skim ni. Dah duduk berdua dah suami isteri pencen duduk kat rumah. Dapat dah pencen 1,300 sebulan contohnya. Nak buat apa lagi? Nak makan apa kita sampai tak cukup 1,300 sebulan suami isteri. Anak-anak dah kerja belaka duduk kat rumah dia. Kita pun duduk rumah sendiri bukan rumah sewa. Nak buat apa lagi 1,300? Bayar bil Astro. Nak tengok Astro apa dah? Dah tua-tua dah. Bil Netflix lagi tak tengok. Tak ada apa, bayar bil elektrik sikit, bil air sikit. Elektrik pun tak jimat dah sebab tidur awal. Air pun jimat dah sebab jarang mandi. Cukup dah 1,200. Tapi kenapa nak masuk skim tu lagi, skim lagi? Cepat baca masuk. Skim ni dapat untung 3,000 sehari. Kena tipu 3 kali seminggu. Duduk sebulan habis tanah sebidang. Ini dia tuan-tuan. Sebab tamak, bukan sebab bodoh, sebab tamak. Jadi jangan tamak. Memadalah apa yang Allah beri kepada kita. Terima kasihlah ya Allah, cukup dah. Aku pun dah cukup makan Tuhan, cukup dah kehidupan. Boleh dah nak buat sana sini. Beli minyak petrol nak pulang balik ke masjid, boleh dah Tuhan. Cukup dah untuk aku kereta buruk ni Tuhan, boleh pergi ke masjid. Bukan nak berjalan jauh dah pun. Syukur. Siapa yang bersyukur, hati dia tenang dan Allah sayang kepada dia. Macam kita mak ayah lah. Seronok tak kita tengok anak-anak kita. Kita beri makan. Bukan lauk sedap sangat pun tuan-tuan. Kita dulu-dulu kan zaman kanak-kanak dulu, zaman tu makan. Bukan lauk sedap sangat. Bukannya kerapu 3 rasa, siakap, sweet sour. Tak ada.
Biasanya ikan kering goreng gitu je. Goreng ikan masin, sayur, ada sambal belacan, ada sayur pucuk paku tu. Dah selesai lah. Oh, makan banyak. Sedap lah mak masak, sedap lah mak. Mak pun suka dah. Gembiranya mak. Tengok anak makan dengan seleranya masakan dia. Sedap tak mudah dah. Jiran sebelah kaya. Anak makan ayam hari-hari. Tapi anak kita makan biasa. Tapi tu pun seronok macam main dah dia. Gembira dah dia. Seronok dah. Sedap lah mak masak. Memang air tangan mak sedap. Macam mana kita dengan anak tu? Kita semakin simpati kan? Kita semakin kesian-kesiannya ke anak aku. Walaupun beri makan lebih kurang. Tapi dia berterima kasih sangat dah. Seronok sangat dah dia. Maka begitulah Allah dengan kita. Aku beri sikit daripada hamba aku. Tapi dia punya syukur. Masya Allah. Bangun malam syukur pada aku. Kemudian ucap lagi terima kasih. Doa, ya Allah atas rezekimu. Aku boleh berdiri malam. Aku boleh beramal ibadah. Terima kasihlah Tuhan. Kita syukur dengan pemberian Allah. Allah kasih. Ini dia tuan-tuan. Jadi jangan tamak. Jangan bersifat tamak. Allah lebih simpati lagi bila kita bersifat syukur. Tu tuan-tuan, kita pergi buat. Dulu saya keraklah pergi buat program bantuan di Kemboja. Buat korban, buat ni program kebajikan di Kemboja. Melawat sekolah-sekolah, dia beri bantuan apa yang kita boleh beri. Kita bawa pensel warna tuan-tuan. Pensel warna yang Luna kan. Luna tu adalah 12 batang dalam tu. 12 kali. Hak murah sekali lah, harga RM3 lebih. Bawa Luna. Banyak bawa dia. Panggil anak-anak dia. Anak-anak sekolah tu, yang sekolah yang tak sekolah semua panggil. Beri satu kotak seorang tu tuan-tuan. Berlari dia balik suka. Seronoknya dia gembira. Oh, dapat kotak, dapat tunjuk ke kawan dia. Aku dapat. Sampai cecek tengah jalan. Seronoknya dia. Kita tengok, kita rasa apa tuan-tuan? Menitis air mata. Tengok syukurnya dia dapat kotak. Anak kita hak dapat kotak besar. Hak yang 78 batang. Tak tahu ke warna apa dalam tu. 78 batang anak kita. Tapi anak dia dapat 12 batang, seronok dah. Kita bawa kasut. Bawa kasut murah je. Fung Kiong punya kasut. Oh, seronok sangat dah dia. Cuba tuan-tuan kita bayang. Kita lebih simpati dan lebih bersikap lunak dengan orang yang tahu bersyukur. Itulah dia, Allah Ta'ala pun begitu. Allah kesian kat kita sebenarnya. Tengok dia beri sikit, kita syukur bukan main. Jadi itu dikatakan sifat yang celaka ialah keras hati. Apa ni? Tamak. Watulul amal, dan panjang angan-angan. Ini orang celaka, panjang angan-angan. Al-amalu maknanya angan-angan. Amal dengan min. Kalau dengan ain itu amalan. Amal. Orang yang panjang angan-angan. Tak habis-habis angan-angan dia. Orang yang panjang angan-angan ni dia takkan syukur. Hidup berangan akan datang tu, dia dah sombong dah. Baru berangan, sombong dah berangan. Jadi ni, panjang angan-angan mematikan ibadah kepada Allah. Jadi kali tu kita jangan buat 4 perkara ni. Panjang angan. Nak hilang panjang angan ni, lepas tu tadi kata jangan bersahabat dengan orang kaya. Kita pergi ziarah rumah orang kaya. Balik tu berangan tak? Berangan tak balik? Berangan tak? Oh, aku kalau ada duit nak buat rumah macam rumah dia lah. Rumah dia ada anjung belah situ, ada tirai sini, ada tingkap kat situ, boleh relax dekat dengan tingkap. Buka tingkap pula angin bertiup, aircon pula berangan. Jarang orang tak berangan bila dia melihat kemewahan. Jangan. Mesti dia berangan juga. Jadi berangan-angan itu menimbulkan kebencian Allah. Hilang rasa syukur dengan apa yang kita ada. Jadi jangan berangan. Allah tak nak kita ni hidup dalam bukan kehidupan realiti. Hidup dengan realiti. Seadanya kita. Itulah kita. Diri kita ni siapa sebenarnya? Diri kita ni apa yang kita ada pada ketika itu. Itulah diri kita.
Yang akan datang itu angan-angan. Yang dah lepas dah. Yang sebenar diri kita seadanya kita. Itulah dia hakikatnya. Jadi itu dikatakan bahawa tentang 4 perkara yang kecelakaan. Baik, kita baca satu lagi. Pukul berapa dah kita? Maka masuk waktu tu solat Jumaat. Arba'un la yusibna illa bi'ajabin. Illa bi'ajabin. As-sumtu wa huwa awwalul ibadah. Wat-tawadhu'u wa zikrullah wa qillatus syai'. Kata Nabi 4 perkara ini tak dapat berhimpun keempat-empatnya sama sekali. Melainkan atas wajah yang gharib atau tersangat ajaib. Kata Nabi ada 4 perkara. Keempat-empat ini tak akan berhimpun, melainkan sangat ajaib kalau berhimpun. Yang pertama, as-sumtu, diam daripada berkata-kata barang yang tak berfaedah. Ini kebaikan yang besar, banyak diam. Jadi kita ni kurangkan bercakap, melainkan kebaikan. Apa kita nak buat kalau dah kurang bercakap? Zikir ya? Zikir, selawat, zikir. Dulu ada satu kisah lama dah cerita ni. Zaman orang pergi ke Mekah dengan kapal laut. Dulu di Indonesia ada kapal laut. Nama dia kapal tu Hindia Belanda Ship. Yang bawa orang haji Indonesia pergi ke Mekah. Malaysia pun ada kapal laut. Kapal laut Malaysia Raya dulu. Naik kat Pulau Pinang. Jadi ada seorang kiai di Indonesia. Dia ada seorang ayah yang telah tua. Ayah dia pun kiai juga. Ayah dia ni kerjanya zikir je. Jarang ayah dia bercakap dengan orang. Dia berhenti zikir dan selawat bila bercakap dengan orang ataupun bila baca Quran. Kalau tidak, zikir je kerja dia. Duduk tak duduk zikir subhanallah, subhanallah, ya Wahhab, ya Qadir, ya Rahim. Sebut nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Orang tegur baru dia berhenti zikir, baru dia cakap. Jadi dia ni sampai peringkat, itu sebagaimana saya suruh itu, kita tulis zikir kita buat. Dia ni tulis zikir. Dia ambil satu buku nota, dia tulis. Ni zikir sebelum subuh, zikir selepas subuh, zikir sebelum matahari naik, zikir selepas matahari naik, zikir sebelum zuhur, zikir selepas zuhur, sebelum asar, lepas asar, sebelum maghrib, antara maghrib dengan isyak, lepas isyak, sebelum tidur, zikir ketika bangun malam. Dia tulis. Dan dia ni banyak berselawat. Satu hari anak dia kiai muda ni, anak dia kiai lah, tanya ayah dia, ayah ni banyak zikir selawat. Apa yang ayah harapkan daripada selawat tu? Ayah nak harap apa? Kata ayah dia, wahai anakku, tidakkah engkau pernah membaca hadis Nabi? Nabi kata, siapa yang paling banyak selawat, dia paling dekat dengan aku. Jadi ayah ni nak berlumba dengan orang lain, nak pergi duduk dekat dengan Nabi. Abu Bakar dah dekat dengan Nabi dah, Umar dekat dengan Nabi, ketika hidup dan mati. Semua orang lain dah dekat dengan Nabi. Ayah pun nak pergi dekat. Ayah tak ada jalan dah, melainkan melalui selawat. Betul ayah selawat banyak. Oh begitu, okeylah. Duduk tak lama, tualah ayah dia ni. Ayah dia berwasiat, kalau ayah matilah, kamu jangan lupa ambil buku zikir ayah tu, letak dalam liang lahat. Sebab ayah nak dia jadi saksi di hadapan Allah nanti. Ambil buku tu letak dalam liang lahat. Tak apalah, duduk tak lama mati ayah dia. Bila mati, kiai muda tadi, anak dia tu, letaklah buku tadi dalam liang lahat. Letak dalam lahat ke bumi. Bila ke bumi selesai. Berlalu masa 30 tahun. Lepas ayah dia mati, dia pergi ke Mekah. Nak buat haji. Pergilah buat haji. Duduk kat Mekah, selesai musim haji. Habis dah hari tasrik, dah haji dah selesai dah. Nak balik, tunggu jadual kapal. Kapal duduk kat Jeddah tu. Jadi sementara tunggu jadual kapal, pergi ziarah makam Rasulullah dulu di Madinah dengan jemaah lain. Pergi ke Madinah. Duduk Madinah seminggu.
salat di Masjid Nabawi, ziarah perkuburan Baqi', ziarah Masjid Qiblatain, ziarah Masjid Quba, ziarah Masjid 7, macam-macam lah ziarah. Masuk kedai pakaian, masuk kedai tu. Satu hari dia masuk kedai buku, kedai kitab. Masuk kedai kitab, tengok kitab, dia nampak satu buku pelik, lain pada buku lain. Dia pun ambil buku tu, habis dia buka, terkejut dia. Buku zikir ayah dia. Buku zikir ayah dia yang dikebumikan 30 tahun dulu. Dia buka tengok tulisan ayah dia. Lepas tu ada nama pula, nama ayah dia. Memang dia kenal buku tu. Heran dia. Lalu ditanya tuan kedai, "Tuan, buku ni tuan dapat pada mana?" Kata tuan kedai tu, "Buku tu ada satu orang lelaki jual. Dia tak nak jual, tapi kerana dia nak guna duit, dia malu nak minta free, dia jual lah buku ni. Saya pun bayar lah." "Lelaki tu siapa tuan?" Kata di tokek kedai, "Lelaki itu ialah seorang penggali kubur di perkuburan Baqi'." Orang nak kebumi di Baqi', dia tukang gali. Perkuburan Baqi' ni orang gali kubur dua sebab. Sebab yang pertama kerana nak tanam jenazah baru. Sebab yang kedua kerana nak pindah jenazah lama. Dipindah jenazah lama, gali-gali, tengok kalau dah reput, maka tu pindah pulang tempat lain. Tempat tu kubur mayat lain pula. Tapi kalau tak reput, tinggalkan, kekal. Jadi boleh tak saya nak jumpa penggali kubur tu? Boleh. Lalu diaturlah perjumpaan, maka bertemulah dia dengan penggali kubur. "Tuan penggali kubur." "Ya, tuan jual buku ni ke tuan kedai?" "Ya, saya lah jual." "Tuan dapat kat mana?" "Dapat dalam kubur." "Oh, dapat dalam kubur." Saya tengok-tengok ada mayat tu, saya tak pindah lah sebab tak reput. Tapi saya tengok ada buku, saya ambil lah. Kerana nak guna duit, saya jual ke tuan kedai ni. "Tak apalah tuan, saya nak beritahu tuan, buku ni buku ayah saya." "Buku ayah kamu? Kamu orang mana?" "Orang Indonesia." "Macam mana boleh ada?" "Itulah saya nak tahu." "Tuan boleh tunjuk tak kubur mana?" "Boleh tak tuan gali balik?" "Boleh." Dulu dia tak prosedur macam sekarang, kena surat menyurat kebenaran tu kebenaran. Dulu nak gali lah. Lalu pergilah dia berdua ke perkuburan Baqi', gali. Nampak mayat, dia buka kain kapan. Tengok memang ayah dia. Memang muka ayah dia. Tak reput lagi ayah dengan muka berserinya lagi. Heran dia tengok macam. Dia bukan heran tengok mayat tak reput tu. Dia heran tengok macam mana ayah dia boleh sampai ke perkuburan Baqi'. Sedangkan dia kebumi kat Indonesia dulu. Tak apalah, dia pun tutup balik. Malam tu dia pergi ke Masjid Nabawi. Dia salat hajat dekat dengan Raudah. Dia pun duduk dekat dengan Raudah tu. Sementara tunggu masuk isyak, dia terlelap, tertidur dia. Masa tertidur tu dia mimpi jumpa ayah dia. Dia kata, "Ayah, saya jumpa ayah di perkuburan Baqi'. Jadi saya nak tanya, macam mana ayah boleh sampai ke sini? Memang saya tengok jenazah tu jenazah ayah. Macam mana ayah boleh sampai ke perkuburan Baqi'? Sedangkan saya yang kebumi ayah di kampung kita." Kata ayah dia, "Wahai anakku, bukankah dulu ayah pernah berkata, Nabi beritahu siapa yang banyak selawat, maka dia paling dekat dengan aku. Maka ayah ni, ketika ayah dikuburkan di kampung kita, datang malaikat dengan perintah daripada Rasulullah supaya ambil jenazah ayah, bawa ke kuburan Baqi' supaya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tengok tuan-tuan, benda realiti. Dekat tu bukan makna dekat roh, dekat dengan jasad-jasad sekali. Ini kelebihan selawat. Malah hari kita nak selawat, selawat je lah, bukan letih selawat ni. Jadi kurangkan bercakap, banyakkan zikir, banyakkan selawat. Selawat kita, zikir saja. Kalau berhenti pun cakap dengan orang. Jangan pula orang tegur tak jawab. "Assalamualaikum." "Subhanallah, subhanallah, subhanallah." "Assalamualaikum." "Allahumma salli ala Muhammad." Itu yang paling sombong pula kan. Jadi jawablah. Cuma kita berhenti sekejap, lepas kita sambung. Berapa ribu kali itu pulang pada kita. Jadi insya-Allah dekatkan diri kita dengan zikir, ibadah, maka kuranglah kita bercakap. Kajian menunjukkan bahawa seorang lelaki normal bercakap 7,000 patah sekali. Lelaki normal yang tak, bukan banyak cakap lah, maknanya biasa, 7,000 patah sekali. Kajian menunjukkan.
Kajian juga menunjukkan wanita normal bercakap 12,000 patah sehari. Lelaki 7,000, wanita 12,000. Banyak tuan-tuan. Jadi sekarang kurangkan bercakap, banyakkan zikir, banyakkan selawat. Ingat Allah Ta'ala. Maka insya-Allah kita tak termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka. Jadi orang yang bertuah, orang yang banyak diam. Wa huwa awwalul ibadah. Diam dari berkata-kata barang yang tak baik dan tak berfaedah, sesungguhnya ialah asas ibadah. Orang yang banyak diam ni, itulah dia benteng pada ibadah. Asas pada ibadah ni kurang bercakap. Bila kita kurang bercakap, kita rajin ibadah. Yang tak berapa rajin ibadah tu kerana banyak cakap. Banyak sangat cakap. Tutek-tutek ada cerita dia. Orang cerita pun dia sambung, dia cerita petah lagi. Yang orang jenis banyak cerita. Cerita dahulu kala, cerita dahulu sekarang pun cerita. Macam-macam. Baik. Kemudian wattawadhu', orang yang merendah diri. Ini di antara orang yang bertuah. Rendah diri dia, tak sombong. Orang yang tak sombong ni orang yang sedar diri. Sebab tu Tuhan suka. Dia sedar dia tu hamba Allah yang serba dhaif. Lalu dia tak rasa sombong dengan orang lain. Sebab orang sombong ni dibenci oleh Allah, dibenci oleh malaikat, dibenci oleh manusia. Hatta orang sombong pun benci ke orang sombong. Tak percaya kita tanya orang sombong. Benci tak ke orang sombong? Benci. Kamu suka tak kat dia tu? Itu orang sombong. Aku benci kat dia. Sombong dia tu. Walau dia sombong juga. Kan? Itu nak menunjukkan bahawa tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Dan kita pun tak ada sebab nak sombong. Wa zikrullah, dan banyak berzikir kepada Allah. Ini orang yang Allah Ta'ala sayang. Banyak zikir. Banyak ingat pada Allah. Orang banyak zikir ni, dia tak lupa dengan Allah. Dia tak lalai. Orang tak lalai dengan Allah, Allah akan bantu dia. Sebab tu kita susah apa pun mengadu kepada Allah. Mengadu pada Allah. Jangan mengadu pada makhluk. Pemberian makhluk ni kita sebut tadi walaupun banyak, tapi sebenarnya hakikatnya sedikit. Pemberian Allah walaupun sedikit, hakikatnya banyak. Banyak pemberian Allah. Jadi kerana itu kita kena banyakkan berzikir. Seorang laki-laki sahabat Nabi mengadu ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya mintalah nasib saya ya Rasulullah. Nabi kata apa pula? Saya ni macam dunia ni tak nak dekat dengan saya. Saya puas cari dunia, tapi dunia lari. Saya berniaga, untung-untung rugi, akhir sekali bankrupt. Saya pun tukar profession bercucuk tanam. Cucuk tanam subuh, lama-lama kemarau kering habis, tak dapat hasil. Saya cuba tukar profession menternak pula, ternak kambing gemuk-gemuk, lama-lama datang penyakit, cacing, akhir sekali kuruh mati kambing. Tak ada nak kaya saya ya Rasulullah. Dunia ni macam lari. Nabi kata, nak tak aku tunjuk pada kamu, jika kamu amal pada setiap hari, dunia akan datang mencari kamu. Tengok tuan-tuan, puan-puan. Islam ni ada penyelesaian dia, asalkan kita bergantung kepada Allah. Kata laki-laki tadi, mau ya Rasulullah. Nabi kata begini, lepas solat subuh, sementara tunggu matahari naik, kamu baca 100 kali. Baca apa? Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. 3 kali. Baca 100 kali, insya-Allah dunia akan datang mencari kamu. Laki-laki tadi amal tuan-tuan. Ternyata lepas itu kaya raya dia, tenang hati dia. Maknanya berkat berdoa dan berzikir kepada Allah. Jadi kita ni selesaikan urusan dengan zikir. Kepayahan, sakit, kena zikir. Nak buat air penawar, tak payah dicari tok bomo jauh-jauh, kita sendiri buat. Ulama-ulama dulu aja ambil air matilah, air hidup lah, jangan air mati. Jangan dah buat air ter, lepas tu doa, tu tak jadi. Itu dipanggil penawar perut lah tu. Ambil air biasa, air pahit pun jangan, sebab dia ada klorin. Air biasa, air telaga, air perigi, air sungai. Air yang belum disentuh oleh hati. Ulama-ulama dulu ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitus syifa
bi barakatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baca 3 kali, tiup pada air, minum. Niat nak jadi ubat apa? InsyaAllah. Pertama sekali kita nak niat apa? Kalau kita nak buat air penawar, apa kita nak niat? Air itu nak jadi ubat apa? Kecil manis, darah tinggi, baru-baru baik, gout ke apa? Niat nombor 1, ya Allah, jadikan air ini penawar kepada sifat mazmumah dalam hati aku. Lepas tu baru minta penawar penyakit lain. Penyakit hati itu dulu minta Allah Ta'ala suci. Supaya gugur penyakit-penyakit mazmumah dalam hati kita. Sombong, hasad, dengki, iri hati, tamak, kedekut dibuang oleh Allah. Maka insya-Allah itulah dia zikir kepada Allah. Kemudian ketiga, wa qillatus syai'. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, iaitu sedikit nafkah berbelanja. Nafkah belanja. Sedikit nafkah belanja, antaranya ialah bermaksud sedikit mas kahwinnya. Itu berkat. Berkat mas kahwin yang sedikit, yang tak banyak. Tapi sedikit pun padanlah, jangan yang tak padan. Tengok dengan keadaan pengantin perempuan, keluarga dia macam mana. Kakak dia itu berapa belanja? Kakak dia sekarang, maka dia pun lebih kurang. Itu mana? Jangan lebih-lebih. Kita ada anak perempuan, jangan dia letak tinggi-tinggi. Ini letak harga tinggi ya. Kalau memang salihah, itu munasabah tinggi pun. Macam salihah. Itu macam pelajar-pelajar pesantren di Surabaya atau apa nama tempat, Pasuruan. Itu ada satu akademi pondok banat, pondok perempuan di Pasuruan. Pondok ni tempat lain matlamat belajar nak BA, Master, PhD. Tempat dia tak. Matlamat pondok dia pelajar-belajar menjadi isteri yang salihah. Jadi kurikulum dia begitulah. Dia ada kurikulum belajar Quran, boleh baca Quran. Ramai melahirkan qari'ah-qari'ah. Baca Quran sedap dengan tarannumnya. Masak pandai, berapa jenis lauk semua nak. Bukan pandai masak nasi penyet je tak. Semua pandai. Jenis masakan, jahitan pandai, jaga rumah pandai. Ada pula kursus mata pelajaran jaga suami. Lulusan situ semua okey-okey. Itu sebenarnya. Baru padan belanja tinggi. Berapa belanja? 25,000 serba satu. Apa hati? Boleh ngajar Quran. Bukan setakat ngajar anak, ngajar suami lagi. Ngajar suami pula Quran. Ngajar Quran, ngajar fardu ain. Itu pelajar pondok tu nak ngajar apa? Nahwu, saraf, fardu ain, semua boleh. Boleh baca kitab. Di Pasuruan. Siapa ada anak lelaki nak cari pasangan, elok tunggu di sana. Tengok. Bukan setakat alimah, cantik pun cantik. Jadi pun cantik. Itu padanlah mahal mas kahwin. Ini mas kahwin 30,000. Baca Quran pun tak betul. Baca Quran tak betul. Macam mana? Wadduha wal laili idza saja. Qiraah mana dia baca tak tahu. Jadi itu dia. Yang berkat ialah mas kahwin yang rendah. Jadi itulah 4 perkara kebertuahan bagi seseorang. Jadi insya-Allah kita sambung arba'atun tajri alaihim ujurahum ba'dal maut man mata murabitan fi sabilillah wa man alima ilman wa man 'allama ilman ajri lahu amaluhu ma amala bihi wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat wa rajulun taraka waladan salihan fa huwa yad'u lahu. Insyaallah kita sambung untuk pengajian kita akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.